ingatlah bahawa pilihan raya ini tidak ada pertanda yang UMNO boleh menang besar. Di Sabah pun kursi-kursi yang dilarikan kepada Parti Bersatu seperti Kudat, Beaufort, Limbaran, Beluran, boleh menang ke UMNO. Boleh menang ke UMNO. Itu soalannya. Dan juga sejauh mana doktrin yang kita lakukan untuk nak dapat balik kursi UMNO. Kerana di Sabah Ketua Menterinya Bersatu, bukan UMNO. Kerana kita kena faham itu semua ini, keadaan politiknya. Dan beberapa negeri seperti Kedah, Terengganu dan Kelantan, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan, 6 negeri ini tidak membubarkan. Maknanya jentera kerajaan negeri boleh dikerahkan untuk membantu calon-calon parlimen. Kerana kita belum ada lagi larangan. Kita ni pertama kali berlaku pilihan raya parlimen dan Dewan Negeri berasingan. Kita tak terlepas pandang. Adakah nanti menjadi kesalahan bagi menteri besar merayau ke sana kemari memberi syarahan naik kereta rasmi dia selaku menteri besar, walhal dia tak ada terlibat dalam pilihan raya? Salah ke nanti pihak kerajaan negeri sediakan kemah untuk majlis ceramah parti politik tetapi menggunakan nama-nama NGO dan sebagainya? Ini adalah penting. Dari itu tuan-tuan dan perempuan, kita sama-sama tengok boleh tak UMNO menang dalam kawasan 6 negeri yang Dewan Undang Negerinya tak diubah. 3 di bawah PAS, 3 di bawah PS. Dan Perak belum mutamatkan lagi. Pahang belum dimutamatkan. Perlis belum dimutamatkan. Melaka dan Johor tidak ada pilihan raya kecil. Bagaimana itu? Bagaimana kedudukan Ketua Menteri Melaka? Bolehkah dia menggunakan kewangan kerajaan negeri untuk tujuan-tujuan kempen? Antara tujuan-tujuan kempennya perkhemah lah. Ataupun dia pergi dengan kereta rasmi, esko-esko masih lagi Kulu dan Kile dengan menggunakan kereta rasmi. Kerana sekarang dah tak boleh. Menteri-menteri sendiri pun tidak boleh lagi berkempen menggunakan kereta rasmi kerajaan. Penyertaan muda ni jalak lenteng. Dia very simple. Muda ni digambarkan, didoktrinkan parti 18 tahun hingga 21. Ni pengundi muda ni yang dikata umur 18 hingga 21. 21 ke atas 22 dipanggil kalau dia belum pernah mengundi, pengundi pertama yang akan mengundi. Ada orang 40 pun tak mengundi lagi. Jadi itu dipanggil pengundi baru. Pengundi 18 tahun ni sampai 21. Kalau PH bermusuh dengan muda, impak dia kepada anak muda di lain negeri. Apa sebab PH kata nak anak muda tapi tak nak balun anak muda, tak nak apa memberikan peluang pada anak muda, parti muda. Jadi apa salahnya kalau PH tidak bekerjasama dengan muda seperti yang berlaku pilihan raya negeri Johor baru ni? Basic itu digunakan. Sekurang-kurangnya dah ada adun dari muda di Johor. Jadi pendekatan tu, muda bukan nak jadi Perdana Menteri pun, dia nak bertanding sebagai parti politik dan nak menang. Jadi kalau 3-4 kursi dia menang, dan akan membantu pihak pembangkang nak menubuhkan kerajaan. Dari itu apa sebabnya nak bermusuh dengan muda? Kalau nak kata, kalau Razi kata sokongan rakyat pada UMNO jatuh, betul lah. Memang menurun. 2018 pun dah menurun. Sekarang pengundi 21 juta. 13 juta ya. Kita punya rakyat sekarang katanya 32 juta. Jadi 21 juta lebih mengundi. Jadi kita ambil kira 10 juta tidak mengundi. Jadi inilah dia.
yang kita nak kena faham. Apakah nasib Anwar Musa, KJ dan Tajuddin? Saya mendoakan ketiga orang ni tak dinamakan sebagai calon, kerana dia akan memberi impak kepada UMNO dan rakyat akan marah, dan sudah pasti ketiga orang ni dalam kawasan dia akan protes. Kerana Anwar Musa sudah beberapa tahun di kawasan Ketereh. Tentulah dia mempunyai pengikut yang ramai, yang membesar di zaman dia. Begitu juga KJ dengan anak mudanya. Begitu juga Datuk Seri Tajuddin Rahman ini. Kita doakan, bukan doakan mereka bertanding balik, doakan mereka tidak bertanding supaya ada konflik dalam kawasan parlimen mereka, dan penyokong-penyokongnya akan protes membagi kepada pembangkang. Kecuali dan pasti salah kabarnya, kalau dia tidak bertanding, anak dia akan bertanding. Khairul Anwar, Datuk tak nak bertanding ke? Ini bukan nak dengan tak nak. Ini soal pegangan politik kita. Kalau ada tawaran, kita fikir. Kalau nak bertanding, masuk parti kecil-kecil, anytime diorang bagi. Tapi keluarlah modal. Saya tak buatlah kerja tu. Ya. Anggaran Datuk PH menang. PH sendiri akan menang dalam kedudukan 90 kursi yang mengandungi DAP, PKR dan Amanah. Dia ada dalam deposit dia 90 kursi. Adakah perkalian PH dan PN bergabung? Bergabung tidak, persefahaman ada. Mungkin persefahamannya PN khasnya PAS akan diberi laluan mudah untuk bertanding dalam kawasan negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah, dengan PKR tidak bertanding. Dari itu saya pernah percaya bahawa dalam konsep yang demikian, mungkin nanti apa keadaan pun PAS akan jadi penentunya. Adakah Bersatu akan bungkus? Bersatu ni dia ada 6 kursi asal. Kalau dia dapat mempertahankan 6 kursi asal tu, 5 dah kira kuat lah. Yang lain tu katak. Jadi kita tak boleh kata berapa kawasan yang dilarikan oleh UMNO ni sebagai boleh menang. Saya rasa tidak. Dulu Bersatu ataupun PH menang kerana sokongan pengundi-pengundi bukan Melayu, khasnya Cina. Sekarang apabila PKR bertanding, pengundi Cina akan memberikan sokongan kepada calon Pakatan Harapan. Kalau ada 40%, dia dah ada 40%, dan yang protes terhadap UMNO dan BN ni 15%, maka dengan mudah PH akan menang. Asafizah, Datuk, PKR boleh menang ke? Boleh. Sebab kena faham ya, kawasan Melayu hanya dalam keadaan 80 kursi saja. Jadi kalau direbut ramai-ramai, kemungkinan BN boleh menang lah, tak banyak sedikit. Tapi kalau kombinasi PAC ini dilakukan, diteliti, ada yang 2 penjuru, ada 3 penjuru, sama-sama sendiri, saya rasa akhirnya keputusannya itu akan bergantung kepada Pakatan Harapan. Apakah ramalan Datuk jika tiada komponen parti yang dapat membentuk kerajaan? Saya rasa perkara ini tak berbangkit, kerana PH kalau dia dah ada 90, Barisan Nasional ada 30, saya rasa GPS Sabah Sarawak akan ikut untuk membantu kekurangan kursi itu. Jadi tak timbul soal kursi tak mencukupi bagi menubuhkan kerajaan, kerana daripada 31 parlimen di Sarawak, 18 dimenangi oleh GPS. Jadi GPS kalau bergabung dengan 90 dah ada 108. Jadi kalau dah bergabung 118, tak ada petanda kerajaan PH ini tidak boleh dibentuk. PH boleh menang di Bandar Tun Razak, PH boleh menang mudah kat sini. Sebab 48 pengundi Cina tak lari akan menyokong PH.
walaupun calon PH itu Melayu, kerana mereka ada pact menyokong satu sama lain dan memastikan PH ini cukup kursi untuk tubuh kerajaan. Ya, kita jumpa lagi. Tuan pun dah pukul 12 nak rehat. Saya pun nak rehat. Yang mana baik itu datangnya dari Allah. Jika saya tersilap, itu kesalahan saya. Saya mohon maaf zahir batin dengan tuan-tuan. Assalamualaikum, selamat malam.